سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم وتذكر التذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Silakan tuan-tuan imam, pengurusi dan juga kegiatan pasar masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu dan sambung kembali bacaan kitab Masail Tauhid karangan almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik, tuan-tuan, kita masih lagi di muka surat 8 kalau yang Rumi yang Jawi itu ya. Kalau muka surat, kalau yang Jawi Rumi itu muka surat 9 lah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. So dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Wa bihi nasta'in, dan dengan dialah, dengan Allah Ta'ala lah kita memohon pertolongan. Hanya saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, diletak wa bihi nasta'in lah. Asalnya wa nasta'inu bihi, gitu. Dia kalau bahasa Arab ni dia struktur ayat yang betul dia betul lah. Nasta'inu bihi. Tapi dia letak wa bihi nasta'inu, dia letak kalimat yang sepatutnya di belakang di depan. So dia nak bawa maksud taksis. Jadi kalau maknanya wa bihi, dan hanya saja dengan dia sahajalah kami bermohon, gitulah maksudnya. Ataupun kita memohon bantuan dan pertolongan. Macam kita sebutlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tuan-tuan. Asalnya na'buduka wa nasta'inu bika, gitu asalnya. Tapi letak di depan iyyaka, dia dikau dulu. Kami menyembah engkau, ada itu. Kami menyembah engkau dan kami meminta pertolongan dengan engkau. Gitu. Tapi engkau tu tak depan. Jadi dia jadi makna tu jadi mana dalam bahasa Arab dia panggil makna taksis ataupun lil hasri, bahawa makna pengkhususan. Hanya saja dengan engkau sahajalah kami mohon pertolongan. Tak ada yang lain, tuan-tuan. Hanya saja Allah Ta'ala sahajalah tempat kita bermohon bantuan dan pertolongan, dan hakikatnya Allah Ta'ala sahajalah yang menentu, yang boleh menentukan di atas segala-galanya. Amma ala umuri dunia wa din, di atas seluruh pekerjaan dunia dan pekerjaan agama. Dalam seluruh urusan-urusan berkaitan dengan keduniaan. Hidup kita di dunia lah, maksudnya ni urusan kehidupan kita di dunia. Urusan rezeki kita, pekerjaan kita, kehidupan sehari-hari, semua yang berkaitan dengan kehidupan yang ada kaitan dengan kehidupan kita di dunia, dan juga yang berkaitan dengan urusan akhirat, waddin, urusan agama. Tak ada sesiapa yang boleh membantu dan menolong melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. So penting dunia, tuan-tuan, penting. Kehidupan dunia ni penting, tuan-tuan. Kerana dunia ni lah, bagaimana cara kita hidup di dunia, itulah yang akan menentukan corak dan bentuk hidup kita di akhirat kelak. So jangan kita kata dunia ni tak penting. Dunia ni sebagai Nabi sebut mazra'ah, sebagai ladang kepada akhirat. Dunia ni tempat untuk kita, kepentingan dunia ni tempat untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Besok balik ke alam barzakh tak ada dah, tak ada peluang dah. Di dunia ni lah tempat kita nak beramal segala-galanya. Tuan-tuan nak ambil peluang, nak semayang, nak baca Quran, nak berzikir, nak puasa, nak bertahajud, nak sedekah. Di dunia ni lah. Besok bila kita masuk di alam barzakh tak boleh dah. Tak ada dah. Walaupun memang ada di kalangan hamba-hamba Allah yang semayang dalam kubur. Contohnya macam malam Mi'raj, malam Isra', Nabi dibawa jalan, Nabi kata aku melihat Nabi Allah Musa alaihi salam sembahyang dalam kuburnya. Kalau tuan-tuan buka buku yang ditulis oleh Syekh Al-Hadis, Syekh Al-Islam Zakaria Al-Kandahlawi berkaitan dengan fadilat solat. Thabit Al-Bunani, seorang tokoh ulama tabi'in yang terkenal, anak murid kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Itu di saat dia mati, Sabit Al-Bunani bila dia meninggal dunia, dia wafat, ada benda jatuh, batu lah gitulah yang menutupi lahat dia tadi ni. Jadi bila orang nak tutup balik, orang terkejut. Sebab mayat yang baru dikebumikan tu tiba-tiba bangun solat dalam kubur dia tu. Jadi laki-laki tu pun cepat-cepat tutup balik batu tu, kemudian terus pergi ke rumah Sabit Al-Bunani, jumpa dengan anak perempuan Sabit Al-Bunani rahimahullah. Dia tanya, aku nak tanya sikit. Apa amalan bapa hang ni? Dia tanya. Anak perempuan dia pasal apa? Dia pun ceritalah. Aku ternampak bapa kamu yang baru dikuburkan tiba-tiba bangun bersolat dalam kubur dia. Maka anak dia kata, ayah saya setiap malam bangun tahajud. Dan di antara doa yang dia panjatkan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, andai kata engkau membenarkan seseorang hamba-Mu bersolat dalam kubur, jadikanlah aku antara orang yang boleh solat dalam kubur. So solatnya Nabi Allah Musa, solat si Sabit Al-Bunani bukan taklif lah tuan-tuan, tapi dia merupakan satu nikmat. Jadi dia menikmati ibadat. So kenikmatan. Gitu. Solat tu suatu yang menyeronokkan. Kita solat dah tak mau sangat pun, jaga pukul 3-4 pagi biar bila awal lagi dia kata tak gila bagi. Bagi orang yang menyintai dengan ibadat solat, yang menikmati dengan munajat di waktu malam, itu kalau dia tak sabar nak tunggu kedatangan waktu malam, tengah malam tadi ni, untuk dia bangun dan bermunajat kepada Allah Ta'ala, untuk lakukan ibadat solat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini antara kisah-kisah yang disebut oleh ulama tentang benda-benda yang pelik lah. Jadi kisah tu ada dalam buku Fadilah Solat karangan Syekh Al-Islam Zakaria Al-Kandahlawi, Syekh Al-Muhadithin. Jadi dunia ni tuan-tuan tempat untuk kita beramal, tempat untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Kita nak cari, nak kenal Allah Ta'ala di sini. Sebab kita dah kenal dah dulu di alam, ketika kita di alam zarri dulu ni, dalam wujud ruhi dulu kan, yang waktu alastu bi rabbikum tu, tidakkah aku Tuhan kamu, kata Allah Ta'ala ambil penyaksian kita. Semua kita jawab, semua. Sama ada roh orang yang mukmin, adapun roh yang orang yang lah ni jadi kafir dia ni, ataupun jadi etis tak beriman ke apa, semua roh-roh tu semua mengaku bala. Bukan cakap ya syahidna, kami menyaksikan ya Allah. So sampai ke peringkat musyahadah, yakin sungguh dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, gitu. Tapi bila mai ke alam dunia ni kita lupa. So kena balik semula, cari balik benda tu di mana, di dunia ni ya. Ni tuan-tuan 50 tahun kita hidup kalau tak mengenal Allah Ta'ala, Allahu Akbar, okey kan. 30 tahun, 40 tahun. Itulah tanggungjawab utama kita yang Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Ibnu Abbas, illa liya'rifun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk kalian mengenal aku. So bila kenal Allah Ta'ala, barulah sah ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dunia ni kita dapat. Jadi hidup dunia penting, sangat-sangat penting. Kerana di dunia ni kita memiliki beberapa tanggungjawab dan tugas. So tuan-tuan, tugas utama kita bukan sebagai engineer. Tugas utama kita bukan doktor, bukan pensyarah, bukan cikgu. Tugas utama kita adalah sebagai hamba Allah tu, nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak kenal Allah Taala, hiduplah sebagai apa pun. Kita takkan sesat, takkan jauh dah. Kita sentiasa akan kembali kepada Allah Taala dalam setiap perilaku yang kita buat, setiap setiap langkah yang kita lalui dalam hidup ni, kita akan pulangkan kembali kepada Allah Taala sebab kita dah kenal Allah Taala, kita dah mengenali dia, dan kita dah tahu kita ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting hidup ni. Jadi sejauh mana hubungan kita dengan Allah Ta'ala di dunia ni, itulah yang akan menentukan kehidupan kita di alam barzakh yang merupakan anak tangga pertama di alam akhirat. So kita semua kita tahu kan, alam akhirat tu hidup yang abadi, hidup yang kekal abadi yang tak ada kesudahan lah. Tapi kalau kita nak berjaya di sana, di sini kita kena buat tugasan tu dulu. Kalau di sini tak ada, kita tak mengenal Allah, kita salah dalam beriktikad dengan Allah Ta'ala, kita tersalah dalam ibadat kepada Allah. Jadi syariatnya pun tak betul, akidahnya tak betul. So macam mana kita nak bahagia di sana, yang kekal abadi. Maka sebab tu ilmu ni sangat-sangat yang paling utama, yang paling penting. Maka kita mohon wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Kita mohon bantuan Allah Ta'ala sahajalah untuk pandu kita, dorong kita, hidayahkan kita dalam kehidupan kita di dunia ni, dan juga dalam urusan-urusan agama. Sentiasa kita berada di atas kebenaran dan jalan yang benar. Hamdan liman nawwara qulubal mu'minina. Segala puji-pujian, ahmaduhu, aku memuji Allah Ta'ala hamdan sebagai satu puji-pujian yang layak bagi Allah Ta'ala. Nawwara qulubal mu'minin, yang telah memberi nur, yang memberi cahaya ke dalam hati orang-orang yang mukmin. Lima arifati aqaid tauhid, untuk dia mengetahui aqaid simpulan tauhid. So bila hati itu dah dimasuki dengan iman, dengan akidah tauhid, maka ketika tu hati tadi ni yang berbolak-balik sifatnya tu, dia jadi sifat tetap. Dia dah tak ada berbolak-balik dah tu. Dia tetap dengan keyakinan dan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala lah yang memberi dan melimpahkan hati kita tu. Yang asalnya gelap dengan kejahilan, yang asalnya zulumat dengan penyakit hati. So bila akidah tu masuk, bila ma'rifat tu masuk, mengenai Allah Subhanahu Wa Taala itu masuk dalam hati, maka dia akan bawa nur, cahaya dalam hati tadi ni. Cahaya itulah yang akan menyirnakan, yang akan membaiki segala penyakit-penyakit hati tadi ni. So kufur hilang, syirik hilang, maka penyakit-penyakit hati yang lain yang keji-keji tu, dengki ke, riya ke, takabur ke dan sebagainya tu, dia akan sirna. Sebab apa? Sebab dengan akidah tauhid yang kita tahu tu. Alladzi liman nawwara qulubal mu'minin, yang memberi nur, cahaya bagi hati-hati orang mukmin. Lima ma'rifati, bagi mengenali aqaid tauhid, akidah tauhid. So tuan-tuan, aqaid ni daripada kalimat uqdah. Uqdah tu simpulan, sesuatu yang kita simpul ni. Bila kita simpul, kita ikat, dia mati gitu. So dia tak akan tanggal. Maka macam itulah keyakinan kita tuan-tuan, berkaitan dengan urusan-urusan yang wajib kita imani. So urusan berkaitan dengan keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan rasul, apalagi hari akhirat, qada dan qadar. Keyakinan kita tu biar kukuh dan teguh macam tali yang disimpulkan. Dia tak akan buka dah. Lagi tarik, lagi kejap, lagi tarik, lagi kejap. Itu yang kita lihat dalam diri sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu,
Suatu diseksa makin kuat seksaan yang dikenakan, makin teguh, makin kejam keyakinan beliau, makin kuat keimanan beliau kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makin diseksa, makin mantap mereka. Ada seorang sahabat Nabi yang ditawan, kita ingatlah nama tuan. Ditawan oleh tentera Rom. Ketika ditawan tadi ni, bukannya seorang, banyak orang yang ditawan tu. Jadi bila disampai di sana, dibawa ke hadapan Raja Rom tadi ni, diperintahkan untuk kufur, keluar syirik dengan Allah Ta'ala. Mereka tak mau. Lalu diancam dengan api yang dimasak ayak yang menggelegak, minyak yang panas tadi ni. Kalau kalian tak nak tinggalkan agama kalian, kami akan lempak kalian masuk dalam kawah yang berisi minyak yang tengah melegak tu. Maka dilempak seorang sahabat tadi ni masuk mati. Ada seorang sahabat kata salah nama Abdullah, mesti ingat Abdullah apa namanya, radhiyallahu ta'ala anhu. Bila dia tengok tu dia menangis dan dia teriak. Surah Jarum kata, baru nak teriak. Dah tadi orang suruh tinggalkan agama Islam dengan cara senang, dengan cara sukarela, tak nak. Kalau tidak kan senang. Ni dah mati belakang ni, kena bunuh ni. Maka jawab si sahabat tadi, aku menangis bukan sebab aku takut, tidak. Aku menangis kerana aku hanya ada satu nyawa, dia kata. Aku harapkan aku ada 100 nyawa. Dan setiap nyawa tadi ni keluar kerana mempertahankan agama ni, dia kata. Jadi aku menangis sebab aku hanya ada satu nyawa sahaja. Aku nak kalau boleh aku ada 100 nyawa. Yang kesemua nyawa-nyawa tadi ni keluar dan mati, dibunuh kerana mempertahankan agama ni, akidah ni. Jadi itu makin ditarik, makin kejam mereka tuan-tuan. Gitulah. Itu dikatakan aqaidut tauhid, simpulan. Aqaid itu kalimat plural ya. Dia punya satu aqidatun ataupun pedang atau simpulan. Satu aqidatun, satu aqaid tu jamaklah, plural, banyak. Banyak tuan-tuan yang kita kena yakini itu banyak. Kalau kita kata rukun iman ada 6, itu semua kita wajib yakin dah 6 dah. Kalau kita pergi pada satu perinci satu persatu, yang pertama dengan ketuhanan ada. Dan ketuhanan saja pun ada berapa banyak dah perkara yang wajib kita yakini. Ambil sifat 20 saja dah ada 20 dah tuan-tuan. Tolak dengan hak yang 20 yang mustahil, kita kena yakini Allah Ta'ala sempurna, suci daripada ayat 20 yang lawan tu. Dah 20 dah tu. Ini semuanya akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang perlu disimpulkan di sana. Kerusulan lagi asam ayat, perkara berkaitan dengan hari akhirat dan sebagainya. Itu kesemuanya termasuk perkara yang wajib diyakini, yang perlu kita simpulkan teguh dalam hati kita, seteguh uqdah tu, simpulan yang takkan terungkai sampai bila-bila lah. Aqaidut tauhid yang berkaitan dengan tauhid. Ni. So dia nak khusus kepada akidah tadi ni yang banyak-banyak tu pergi kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu ni tuan-tuan, kalau kita bahas ilmu ni, perbahasan yang paling utama perbahasan tauhid lah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah Taala daripada sebarang bentuk penyemuduan, sama ada dalam i'tiqad ataupun perbuatan kita ataupun perkataan kita, sama ada pada zat Allah Taala, pada sifatnya ataupun pada af'alnya. So semuanya tadi ni. Jadi dia ada akidah, keyakinan yang wajib kita esahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa harrara aqulana, dan yang telah membebaskan akal kita min syawa'ibit taqlid, daripada karatan taklid. Gitu. Tuan-tuan, bila orang tu dia mengaji, dia belajar, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sekurang-kurang lah kita kata dengan sekurang-kurang ilmu yang wajib ada dalam masalah akidah tadi ini,
maka dia sudah terkeluar daripada taklid yang diharamkan oleh syarak dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah tak sama macam fiqh, tuan-tuan. Masalah fiqh Allah Taala kata fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada orang yang mengetahui. Ahla dzikri itu, az-zikru itu merujuk kepada Al-Quran. Nama Quran kan az-zikru. Lagi pada lagi Al-Quran, Al-Kitab, Al-Burhan. Itu semua nama-nama Quran. Kenapa sebut az-zikru? Karena orang yang ada ilmu dengan Al-Quran, dia sentiasa hatinya akan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ada ilmu, orang yang memiliki ilmu, kenapa Allah Taala kata fas'alu ahlal ilmi? Karena yang pertama merujuk kepada ilmu itu mesti berteraskan Quran dan juga sunnah Nabi lah sebagai penasir kepada Al-Quran Karim. So dalam berfatwa, jangan keluar fatwa ikut suka kita. Berpandukan kepada fatwa yang daripada Al-Quran, teras asasnya tu. Kalau kita tak ada ilmu macam tu, kita ni macam kita zaman ni, kita tak ada ilmu macam tu. Kita tak ada kemampuan nak keluarkan ilmu terus daripada Al-Quran. So kita ambillah fatwa-fatwa daripada orang-orang ahlu zikri tadi ni, orang-orang yang ada ilmu. Contoh macam kita, kalau orang tanya apa hukumnya seorang bapa yang mengahwinkan anak perempuan dia yang masih dara tanpa persetujuan anak perempuan tersebut. Oh, kita kata menurut mazhab Syafi'i sah perkahwinan macam tu. Cukuplah, sebab kita berpandukan kepada fatwa mazhab Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah adalah ahlu zikri. Memang orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ada. So bukan kita seorang-seorang. Pada pandangan saya kan, dia buat orang yang buat cerdik, dia buat pandai sampai kemas sangat kita ni. So kita kena sedar yang kita ni tak ada ilmu, maka rujuk baliklah kepada ahli-ahli, orang-orang yang ada kemampuan yang disebut sebagai ahli zikri. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ilmu yang dia ada tadi ni, dengan ilmu tersebut menjadikan dia manusia yang berbeza daripada orang lain. Dengan ilmu yang ada dalam diri, maka sentiasa macam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok balik riwayat hidup mujtahidun, tuan-tuan. Ulama-ulama mujtahid kita. Abu Hanifah ke, Imam Malik ke, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, apa lagi? Sufyan Thawri, Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai. Sebutlah nama-nama ulama-ulama mujtahid di kalangan ulama-ulama tabi'in, sahabat-sahabat dan sebagainya. Maka hati mereka sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus dalam kerja mengeluarkan fatwa. Kita hari ini berani tak tahu betul. Walaupun tak ada ilmu, berani orang tanya apa? Bid'ah. Ni haram, ni syirik. Ada. Sedangkan ulama-ulama dulu di kalangan sahabat-sahabat Nabi, kalau duduk ramai-ramai sahabat Nabi, ada orang mai tanya, saya nak tanya ada masalah gini-gini, dia akan tunjuk kawan dia, nak tanya kawan ni. Sedangkan dia sahabat, dia layak berfatwa. Ulama di kalangan sahabat, dia akan tunjuk kawan dia, ni tanya kawan tu. Kawan tu pula tunjuk kawan tu. Kalau boleh, tanyalah orang lain, mereka tak mau bagi fatwa, tak mau jawab soalan itu. Sebab apa? Sebab tak nak menanggung bebanan fatwa tu. Sebab takut tersalah. Sebab tu Syekhuna Nuruddin Hafizahullah, Syekh Nuruddin Al-Banjari selalu sebut ketika di Cairo dulu. Dia kata besok, dia kata, jangan kalian jadikan diri kalian jabatan masyarakat ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang balik ada degree daripada Al-Azhar, master, PhD dan sebagainya, senang-senang kita nak berfatwa dan menyalahi fatwa-fatwa yang muktabar dan sebagainya, sehingga kan masyarakat keliru dan tersalah, sehingga kan masyarakat buat benda-benda yang salah hasil fatwa yang kita keluarkan. So kita menjadi jabatan untuk masyarakat yang salah tadi ni pergi ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Quran sebut ahla dzikri. Sehingga kan dalam berfatwa sentiasa yang kita cari itu adalah zikrullah. Nak cari redha Allah Taala, bukan yang lain. Beza dengan masalah akidah, tuan. Masalah akidah tak boleh
kita ikut-ikutan, maksudnya tak boleh kita nak ikut orang. Setidak-tidaknya mestilah kita keluar daripada lingkaran taklid tu. Sekurang-kurangnya bila kita ada benda tu, kita sampai ke tahap yang akidah yang berasaskan dengan ilmu. Gitu. Dia bukannya orang yang bertaklid. Contoh orang tanya, Allah Ta'ala tu ada? Ya, ada. Tahu mana kata ada? Ada. Dah mereka semua sebut begitu, aku pun ikut ya. Setidak-tidaknya kita mampulah. Dan saya percaya di sini kita dah ulang banyak kali dah. Dan kita pun tahu. Kalau kita tanya Nabi Muhammad tu benar? Ya, tahu benar. Tahu mana Nabi Muhammad benar? Pernah jumpa tak? Dah. Pernah tengok? Dah. Mata. Tahu mana kata dia benar? Tahu mana kata ada Rasul nama Muhammad bin Abdullah yang lahir di bumi Mekah, yang meninggal berhijrah ke Madinah, wafat di bumi Madinah. Yang diutus sekarang tu sekalian umat manusia dan jin daripada bangsa Quraisy, Arabi, Hashimi. Tahu mana? Nak tak pernah jumpa, tak pernah jumpa. Tengok gambar, tak ada gambar. Habis tahu mana? Orang kata. Takkan macam orang kata. So kena ada keyakinan. Macam mana cara kita nak sampai kepada keyakinan yang kita yakin sungguh ini adalah Rasul min indillah subhanahu wa ta'ala. Dia maipilah macam mana pun takkan tergugat dah keyakinan kita. Betul. Nah, sampai kita keluar daripada dia panggil dah tu taklid tadi ni. Syawahibut taklid, lingkaran taklid tu. Jadi dengan makrifat tadi ni, dengan mengetahui ilmu yang kita dapat dalam akidah tadi ni, Allah Ta'ala membebaskan kita, harrara uqulana, akal kita daripada syawahibut taklid. So kenapa dia kata uqulana? Patutnya cukuplah kata anfusana, ke diri kita. Apa kena-mena dengan akal? Pasal tuan-tuan dalam masalah ni, tuan-tuan, akal memainkan peranan yang penting dalam untuk kita sampai ke situ. Untuk memahami dalil, untuk memahami bukti, itu perlu kepada akal untuk meneliti. So akal berperanan di situ untuk meneliti dalil-dalil, hujah-hujah, bukti-bukti dan sebagainya, sehinggalah akal boleh terima ini adalah yang benar. Betul? Jadi yang berperanan dalam menyampaikan kita ke situ itu adalah akal lah. Akal lah yang merenung, akal lah yang meneliti, akal lah yang akan menganalisa dalil-dalil yang ada tadi ni, sehingga akhirnya kita boleh terima dengan akal yang sihat tu bahwasanya benda ni ya gini keadaannya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau dasarkan dengan taklid itu di mana yang disebut oleh ulama-ulama dalam masalah iman orang yang muqallid itu, ada yang mengatakan tidak sah iman dia. Iman orang yang ikut-ikutan itu tidak sah. Bahaya tak, kalau tak sah artinya apa? Artinya dia berada dalam keadaan yang bukan mukmin. Walaupun dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji dan sebagainya. Sebab iman orang yang ikut-ikut ni tidak sah. Itu. Ada pandangan kedua kata dia sah, iman tu sah. Sama macam bidang fiqh juga. So kita tak dituntut untuk mencari dalil juga, kita memang tak mampu kan. Memang kita tak mampu. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, dalil yang mengatakan wajib kita baca Fatihah tu berian, kita tak mampu nak jawab. Sebab tu kita tanya ulama, Fatihah apa hukum dia? Dia kata wajib dibaca. Tak baca Fatihah tidak sah. Kita mazhab kita. Cukuplah tu, cukuplah. Dah sah dah sembahyang kita. Kita tahu Fatihah tu wajib dibaca. Tak baca Fatihah tak sah sembahyang. Okey, sah dah. Sembahyang kita sah. Di dalam masalah keimanan, dia nak kita reti sikit lagi, naik ke satu tahap sikit lagi. Allah Ta'ala tu ada, bukan sekadar Allah Ta'ala ada,
kita boleh tahu macam mana kita nak buktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Cukup cakap tu je. Tapi pandangan yang ketiga ni pandangan yang dikatakan yang paling terbaik, yang paling betul dalam masalah ni. Sekiranya seseorang tu dia ada kemampuan untuk dia mempelajari berkaitan dengan ilmu akidah, sekadar mengeluarkan dia daripada taklid tu, maka dia wajib belajar. Dia tak belajar maka tidak sah imannya. Adapun orang yang tak ada kemampuan, yang tak ada kemampuan ni macam mana? Jenis otak lembam, ada jenis bodoh-bodoh cerdik dan sebagainya. Kan ada orang jenis macam ni, dia sembahyang ada, tetapi tengok di tengah-tengah masjid ada orang yang macam tu, walaupun umur 30-40 tahun tapi akal macam budak-budak. Gitu. Ini orang jenis macam ni dia tak ada kemampuan untuk mempelajari, maka dia tak wajib belajar. Bila dia sembahyang, dia sembahyang. Dia sembahyang, dia puasa, takbir Allahu Akbar, terah dah kita imam ke. Tu imam tak ada rokok, dia rokok dulu. So iman dia macam mana? Ya, iman dia tadi ni dia tak ada sebab dia orang macam tu, tak ada masalah, tak ada paksa dan sebagainya. Jadi bagi kita ni, kita jenis macam kita yang sihat jenis ni, yang ada akal yang sihat, kemampuan untuk berfikir dan sebagainya, wajiblah untuk kita mempelajari sekurang-kurang yang boleh mengeluarkan kita daripada taklid dalam masalah akidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Selawat dan salam. Tentang selawat dan salam, selawat kalau daripada Allah artinya pemberian rahmat. Ar-rahmatu ma'at ta'zim, pemberian curahan rahmat dan ta'zim, kemuliaan dan kebesaran daripada Allah Ta'ala. Kalau daripada malaikat, dia panggil doa, mohon keampunan. Daripada kita doa lah, so kita memohon, Ya Allah. Bila kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad, dari kita ni, Ya Allah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad keberkatan, rahmat yang disertakan dengan kebesaran. Itu maksudnya. Wassalam dan sejahtera ala sayyidina, ke atas penghulu kami, Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang dia tu sayyid dan penghulu kepada sekalian makhluk. Seluruhnya Adam sampailah seluruh umat manusia, semuanya berada di bawah panji-panji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah penghulu kepada seluruh anak Adam. Wala fakhra, tanpa ada rasa bangga dan sebagainya. Tapi Nabi nak cerita, nak sebut tentang hakikat yang sebenar. Baginda adalah penghulu kepada seluruhnya. Dan dia adalah semulia-mulia makhluk Allah Ta'ala, seindah-indah ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muayyad, yang diperkukuhkan, yang diperkuatkan, bil ayatil wadihat, dengan ayat tanda-tanda, bukti-bukti al-wadihat, yang jelas dan nyata. Tuan-tuan, bukti dan tanda kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas dan nyata, lebih nyata lagi daripada matahari yang ada di tengah-tengah langit di siang hari. Sebab itulah orang-orang Yahudi ketika bertemu dengan orang-orang Arab yang Muslim di kota Madinah, dia tanya, agama apa? Dia berkata, kami agama Islam, ikut Muhammad, Nabi Muhammad. Oh, kalau macam tu tetaplah di atas agama kamu. Uthbut ala ma anta wa ma ya'muruka hadzal rajul. Tetaplah kamu di atas agama ni dan apa yang diperintahkan kepada kamu oleh hadzal rajul, laki-laki ni, maksud Nabi Muhammad. Fa inna amrahu haqqun, kerana sesungguhnya dia tu adalah benar dalam dakwaannya sebagai nabi dan rasul. Dia beriman tak juga. Itu yang turun ayat Quran tu, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun.
apakah kamu menyuruh orang dengan kebaikan, maksud sini beriman dengan Nabi Muhammad, tetap di atas agama Islam, sedangkan kamu lupa tentang diri kamu yang kamu kufur dengan Allah Ta'ala, lawan tentang dengan syariat Nabi SAW. Afala taqilun, ada otak atau ada otak kan? Gitulah lebih kurang ayat tu. Maksudnya dia mencela orang-orang Yahudi. Pasal apa orang Yahudi kita kata tuan? Sebab memang dia kenali dengan Nabi Muhammad ni tuan. Tuan orang Yahudi tuan, sebelum kelahiran Nabi Muhammad lagi, dia bukan cerita di zaman Nabi dah. Di zaman sebelum kelahiran Nabi Muhammad, mereka akan bertawassul dengan Nabi Muhammad sebelum kelahiran Nabi tu. Bila mereka pergi perang, orang Yahudi, Bani Israel, lawan dengan mana-mana kumpulan lain, kalau mereka rasa payah nak menang sangat, mereka akan bertawassul, Ya Allah, kami memohon kepada Engkau dengan hak, dengan kebenaran Nabi yang disebut dalam kitab Taurat ni. Aduh, kan dia ada tabut, dia ada macam kotak tu letak Taurat. Sifat Nabi dah sebut dalam dan kitab Taurat tu. So kami memohon kepada Engkau, Ya Allah, dengan hak Nabi yang disebut dalam kitab ni, Ya Allah, berilah kemenangan kepada kami. Menang, Allah kabulkan permintaan mereka. So mereka bermohon kepada Allah Ta'ala sebelum kelahiran Nabi. Tuan-tuan, artinya apa? Percaya tak? Percaya. Yakin dengan Nabi ni. Betul. Kita takkan nak minta. Takkan dia nak sebut. Kalau tak percaya, dia nak minta apa? Sebab percaya, yakin dengan Nabi akhir zaman tu lah dia faham. Dia minta. Disebut dalam kitab dia faham. Satu sifat Nabi akhir zaman tu disebut. Sebab tu di satu hari ketika Nabi SAW sedang duduk dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba datang salah seorang lelaki Yahudi. Dia ni dia salah seorang daripada 3 orang yang dikenali sebagai orang yang paling pakar, paling alim dalam kitab Taurat. Ada 3 orang di zaman tu. Yang pertama Abdullah bin Salam dan 2 orang lagi. Kalau kita sebut syura lah, ahli majlis syura orang Yahudi tu. Memang alim sungguh. Abdullah bin Salam belum Islam, dia belum lagi. Dia mai jumpa Nabi ketika Nabi sedang duduk dengan sahabat-sahabat. Dia mai kata, Ya, Muhammad, bila nak bayar hutang aku yang ambil? Dengan bahasa yang kasar, cara korang ngajak biadab depan sahabat-sahabat tu. Dia tanya, bila nak bayar hutang aku? Kemudian terus dia pegang ni. Dia pegang, dia cekak baju Nabi ni goyang gitu. Hampa ni keturunan Abdul Muttalib memang perangai macam tu. Reti berhutang tapi tak reti nak bayar. Budaklah mai gitu saja, minta hutang pula. Kemudian cara pula begitu, siap dengan goyang-goyang lagi. Tentu agak-agak macam mana kalau kita lagi tuan-tuan. Ni tengah mengajak ni orang main cekak minta hutang ni. Dia keluar habis semua, kendo, judo, taekwondo, segala do mau keluar habis ni. Itu. Anehnya Nabi tuan-tuan. Sahabat cerita ni, muka Nabi ni tak berubah sikit pun. Daripada sebelumnya duduk dengan sahabat-sahabat senyum, elok sembang. Waktu Yahudi tu main minta hutang sambil cekak tengkok Nabi tu. Siap dengan goyang-goyang, maki lagi, sebut Datuk Nenek pula, turunan Bani Abdul Muttalib memperangai macam ni, tak berubah sikit goyang muka Nabi. Apa Sayyidina Umar dulu tu tengok Sayyidina Umar, tuan-tuan kan tak tahu. Orang buat kewajangan Nabi, dia tak hidup. Dia pegang lagi, dia cekak lagi tu dekat dia. Sayyidina Umar ni orang tinggi tak? Tinggi. Katanya kalau orang naik kuda, orang duduk atas kuda tu sama diri dengan dia. Dia sama tinggi dia duduk diri dia tu. Kalau kita duduk atas kuda tu baru sama dengan Sayyidina Umar. Tinggi. Ada cerita riwayat kata Sayyidina Umar kalau naik kuda kaki dia kena lantai. Tolong yang tengok macam mana tinggi dia. Kita nak naik kuda tak sampai. Dia pegang cekak angkat kan tu. Berubah muka Yahudi tu, terkejut. Ketak kan. Umar Khattab. Tu tahu kalau pedang ni, kalau ada kodok ada beruk,
kopi kan tu. Nabi pun sabarkan Umar dengar. Umar dia meminta hutang daripada hang marah dia nak bunuh dia. Sebab Umar kata, ya Rasulullah, izinkan aku penggai kepala Yahudi ni. Nabi kata dekat dia, Umar, daripada hang nak bunuh dia, lebih baik hang nasihat aku untuk bayar hutang dengan baik, dan nasihat dia untuk minta hutang dengan cara yang lain. Untuk makluman hang, wahai Umar, memang aku dah berhutang dengan dia sekian banyak gandum, tapi waktu pembayaran belum sampai lagi. Muka Nabi tak berubah. Bila Nabi halang tu, Umar pun lepas balik. Akhirnya Nabi pun kata ke Umar, bawa dia pergi jumpa dengan si Fulan bin si Fulan, sahabat Nabi yang memegang dengan harta Nabi tu. Kan Nabi dalam peperangan dapat 1/5 tu kan, khumus harta peperangan Nabi. Dapat peperangan dibagi 5, 1/5 untuk Nabi dan keluarga Nabi tadi ni. Ada. Sebab tu Abu Hanifah dia mengatakan zaman hari ini Sayyid keturunan Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim dan sebagainya boleh terima zakat sebab tidak ada khumus 1/5 harta perasa perang. Zaman dulu ada 1/5 tu dipulangkan kepada Nabi dan juga ahli keluarga Nabi. Sebab tu mereka tak boleh terima zakat. Mazhab kita Syafi'i stay terus sebab illah dia bukan masalah khumus tu. Illahnya ialah ini adalah harta zakat adalah wasair, kotoran-kotoran daripada harta yang tidak boleh dimakan oleh Muhammad dan ahli Muhammad. Nabi sebut macam tu di saat Sayyidina Husain ambil buah kurma zakat masuk dalam mulut dia. Nabi tarik boleh, Nabi korek keluar dalam mulut Husain. Nabi kata, Nabi tak boleh makan Cina, ini bukan makanan kita tak boleh makan benda yang macam ni. Itulah lebih kurang yang Nabi sebut. Jadi Nabi pun perintah Umar pergi jumpa sahabat Nabi Abu Hurairah ataupun Bilal gitulah, yang memegang dengan harta Nabi yang khumus tadi ni, minta supaya bayar gandum kepada Yahudi yang Nabi pinjam tu, walaupun waktu pembayaran belum sampai lagi, minta dia bayar. Gitu. Kemudian Umar, hang kena bayar tampak sikit, bayar hang telah menakut-nakutkan Yahudi tu. Hang cekak leher dia angkat kan. Umar kata dalam hati, aku pula yang kena bayar. Apa salah aku? Yang menterjah Nabi, aku yang kena denda dia mahal. Dalam perjalanan tu, Nabi ke tempat tu, si Yahudi tu tanya Umar, Umar tak ingat aku ke? Umar kata dia, siapa tak? Dia sebut nama dia, saya tak ingat nama dia pelik sikit, dia tak ingat nama dia. Umar dengar terkejut. Umar kata Al-Habru tu maksud pendeta Yahudi yang terkenal tu. Aku lah. Kalau hang pendeta Yahudi, orang alim, siapa hang buat macam tu dengan Nabi kami? Siapa hang buat panggil kurang ajar dengan Nabi kami tu? Dia sebenarnya aku tengok Nabi apa ni, semua tanda-tanda kebenaran ni semua dah ada. Sifat-sifat yang disebut dalam kitab-kitab terdahulu tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman, semua ada pada diri Nabi hampa tu. Tinggal satu lagi yang kita jumpa. Apa dia? Nabi hampa tidak akan membalas kejahatan melainkan dengan kebaikan. Dia tak akan balas kejahatan. Bahkan bila orang buat jahat, dia akan balas dengan baik. Jadi hari ini terbukti, aku nampak dengan mata pelaku. Bila mana aku main, aku buat jahat dekat dia dengan akhlak yang keji, cekak pokok dia. Bukan sekadar aku dapat bayaran balik hutang aku, bahkan aku diberi berkelipat kali ganda kerana hang buat jahat kat aku. So kejahatan aku dibalas dengan kebaikan yang berlipat kali ganda. So aku mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan memang sangat jelas nampak. Kalau orang yang tak mau beriman dengan Rasulullah tu, memang orang tu buta perut je lah, tu je. Pasal sifat-sifat diri tu, zahir, sifat kejadian tubuh pada Nabi itu lengkap, semua ada. Sifat dalaman peribadi pun sama, macam mana disebut, semuanya ada. Kemudian ditambah lagi dengan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebenaran Nabi itu. Memang tak ada apa dah. Memang seluruhnya memang jelas kerasulan kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata bil ayatil wadihat. Tak ada lah. Kalau orang yang tak mau beriman juga, itu memang buta perut. Tambah kalau nak keluar pula agama lepas beriman, nak keluar pula merajuk dengan agama ni, tu tak tahu nak dah, bukan perut yang buta, segala-galanya buta lah tu. Dah nampak jelas tak? Tak ada satu pun yang jenis.
Sehingga kan kita di akhir zaman ni, walaupun kita tak pernah berjumpa Nabi, keyakinan kita dengan Nabi sama macam kita jumpa baginda. Walaupun kita tak pernah tengok, tak pernah dengar suara Nabi. Sehingga kan Nabi mengatakan, aku rindu nak jumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami kan ada depan Nabi ni, nak rindu pagi ni. Nabi kata, kalian ashabi, sahabat aku. Saudara-saudaraku, orang yang datang kemudian dari kamu, yang tak pernah tengok aku, yang tak pernah bergaul dengan aku, yang tak tengok mukjizat-mukjizat dan sebagainya, tapi mereka beriman dan yakin dengan aku, percaya dengan aku, macam mana yang kalian percaya. Itulah saudara-saudaraku yang aku rindu nak bertemu dengan mereka. Sebab dia orang akhir zaman kita, yang semua yang tak pernah jumpa dengan Nabi. Jadi baginda Nabi adalah Rasul yang diutuskan dengan seluruh tanda-tanda dan bukti kerasulan yang cukup jelas dan nyata. Wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada seluruh ahli keluarga Nabi. Keluarga Nabi lah. Keluarga Nabi itu kalau dalam bicara ni doa termasuk semua kullu mu'minin taqi. Semua orang yang beriman, orang yang bertakwa termasuk keluarga Nabi. Jadi bila kita doa Allahumma salli ala Muhammad wa ali, itu cukuplah. Dulu ada seorang ustaz, saya sebuah sekolah mana tu, dia kata, kan doa selawat tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi, tak ada sahabat dan sebagainya. Dia kata ni Syiah, ni selawat Syiah, dia kata. Pasal doa untuk Nabi dengan ahli keluarga, tak ada sebut sahabat dan sebagainya. Tuan-tuan boleh sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi, termasuk bukan kata sahabat-sahabat, kita pun masuk sekali dalam tu. Kata Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain, alun Nabi yang dimasukkan dengan keluarga Nabi fi maqamid doa, dalam maqam doa tadi ni, selawat tu doa, itu termasuk semuanya kullu mu'minin taqi, semua orang mukmin bertakwa. Sahabat-sahabat adalah orang yang paling bertakwa. Ada. Jadi daripada termasuk dalam doa tersebut lah. Kalau dimasukkan dengan keluarga dalam perbahasan ilmu fiqh dalam bab zakat, tadi ni Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib yang haram makan tu. Kalau yang dimasukkan dengan keluarga Nabi yang sudut anak cucu darah daging Nabi tu, itu yang bawa nama Nabi tu, daripada Hasan dan Husain, yang ada Sayyid nama tu lah, Habib dan sebagainya. So sini maqam doa. Bila maqam doa termasuk dengan kita sekali dalam tu. Andai kata kita ni orang yang beriman dan bertakwa. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, kali itu kita tuan, mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita sampaikan. InsyaAllah akan datang bolehlah kita masuk kepada perbahasan yang pertama berkenaan dengan Mabadi' Asyara yang disusun oleh Syekh Gilani. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik daripada Allah Ta'ala. Salah silap mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'aynin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li mashayikhina wa li muallimina wa li ahli baitina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal zalazil wal fitna wal mihna ma la yakshifuha ghayruk. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.